2-3 hari kebelakangan ini, feeling dengan sejarah khilafah Turki Uthmaniyah. Sebabnya 22 Januari ialah ulang tahun ke-500 peristiwa pertempuran Ridania pada tahun 1517 yang menandakan permulaan khilafah Uthmaniyah. Ekoran daripada kemenangan atas tentera Mamluk di Mesir. Sultan Selim pertama menjadi Sultan Uthmaniyah pertama yang memegang gelaran Khalifah Islam. Uthmaniyah kekal menjadi pemimpin tertinggi dunia Islam sehingga kejatuhan khilafah pada tahun 1924. Kekaguman terhadap Uthmaniyah bukan didorong oleh perasaan romantisme atau nostalgia semata-mata, tetapi kerana Uthmaniyah merupakan sebuah tamadun yang mempunyai pencapaian yang tinggi dari segi kekuatan dan juga kebudayaan. Tidak seperti dinasti-dinasti khilafah yang sebelumnya iaitu Umayyah, hanya ada kelebihan kekuatan, dan Abbasiyah, hanya ada kelebihan kebudayaan. Tetapi ada juga yang bertanya dan berkomen dengan nada sinis, apa sumbangan Uthmaniyah kepada Islam? Uthmaniyah jatuh sebab percaya dengan Yahudi. Apa relevannya Uthmaniyah dengan hari ini? Ini adalah komen-komen yang tidak benar. Khalifah Uthmaniyah pun manusia. Mereka tidak dapat lari dari membuat kesilapan. Namun jika dilihat dari segi kemaslahatan, mereka telah memperjuangkan Syiah Islam dengan jayanya. Uthmaniyah berjaya memperluaskan wilayah sehingga ke pinggiran daerah jantung Eropah, Vienna, yang tidak pernah diterokai oleh kerajaan-kerajaan Islam sebelum ini. Menjadi ancaman kewujudan existential threat kepada tamadun Eropah dari abad ke-14 hingga 17. Dan lebih penting sekali, Uthmaniyah bertindak sebagai pembela umat Islam dari serangan penjajah-penjajah Eropah Portugis, Belanda, British yang menguasai Lautan Hindi. Selepas Melaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Sultan Sulaiman mengutuskan armada lautnya ke Nusantara, Alam Melayu, untuk membebaskan Melaka dan mempertahankan Aceh dari serangan Portugis. Tentera Uthmaniyah mengajak orang Islam di Alam Melayu membuat dan mengguna meriam. Namun, kuasa laut Uthmaniyah yang semakin lemah telah membolehkan Belanda menguasai Aceh pada akhir abad ke-19. Kejatuhan Uthmaniyah pun bukan sebab Khalifah korup, tetapi kerana kuasa Uthmaniyah ketika itu telah pun dikuasai oleh golongan sekular nasionalis seperti Enver Pasha yang terburu-buru menyebelahi Pakatan Empayar Jerman dalam Perang Dunia Pertama. Hantar, kekalahan Jerman telah menyebabkan wilayah Uthmaniyah diagih-agihkan oleh kuasa-kuasa pemenang, British dan Perancis, dalam Sidang Keamanan Paris 1919, termasuk Palestin. Jadi, saranan saya untuk belajar dengan Uthmaniyah bukan bermaksud kita perlu menjadi bebas nilai, value free, dalam mengamalkan geopolitik dan diplomasi. Bukan bermakna kita tidak perlu memilih rakan dalam penjalinan hubungan antara negara. Dan bukan bermakna matlamat halalkan cara. Yang perlu kita faham ialah aspek-aspek kenegarawanan, statecraft Uthmaniyah yang membolehkannya daripada sebuah kuasa yang kecil di Anatolia menjadi sebuah kuasa besar yang menggagahi 3 benua. Di antaranya adalah diplomasi fleksibel yang mengambil kira imbangan kuasa, balance of power, dan pembinaan kuasa laut untuk menandingi kuasa-kuasa Eropah. Persoalan yang lebih besar ialah, bagaimana orang Nusantara boleh lupa siapa dia Uthmaniyah dan apa sumbangan mereka. Sedangkan simbol-simbol Uthmaniyah masih hidup bersama kita. Lambang bulan sabit dan bintang yang menghiasi bendera kerajaan-kerajaan kita adalah berasal dari lambang Uthmaniyah iaitu Yildiz. Termasuk bendera Kesultanan Johor yang menjadi asas kepada jalur gemilang. Pemakaian simbol tersebut menjadi saksi kepada solidariti politik di antara Turki Uthmaniyah dan Alam Melayu atas dasar satu umat yang sama atau pan-Islamisme. Sementara itu, songkok juga berasal dari topi, fez, yang merupakan pemakaian kepala rasmi Uthmaniyah sejak 1826. Fez dipakai oleh umat Islam di India selepas kejatuhan Empayar Mughal pada 1857 sebagai tanda bayah kepada khilafah di Turki. Dan kemudian ia beransur menjadi budaya di Alam Melayu. Hubungan yang erat di antara Kesultanan Johor dan Uthmaniyah terbina sejak zaman Sultan Abu Bakar, 1862 hingga 1895.
Sehingga Johor baru dikenali sebagai bandar kembar, Twin City, kepada Istanbul sehingga hari ini. Sejarah Uthmaniyah adalah sejarah peradaban Islam kita. Kalau bukan kita sendiri yang menghargainya, tiada sesiapa yang akan menghargainya bagi pihak kita. Dan di sejarah Uthmaniyah terdapat pengajaran yang dapat mengeluarkan umat dari ditindas dan ditekan di pentas geopolitik.